Testing. Dengar suara Ustazah? Dengar Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tammim bil khair ya karim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, pagi Isnin yang sangat best ni. Bersama dengan anak-anak dari Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Sriti Al-Ghazali. Semua adik-adik sihat? Kalau sihat angguk. Sihat, Alhamdulillah. Ada yang kena kuarantin? Ada sihat. Sihat, Alhamdulillah. Ada sihat tapi malam ada sihat tapi malam. Oh ya ke? Ada yang kena kuarantin ke? Ada yang kena kuarantin ke? Tak ada? Tak kuarantin, ada demam biasa. Oh, demam biasa je. Demam biasa je. Alhamdulillah. Okay, jadi adik-adik kena jaga kesihatannya musim-musim COVID ni. Jangan keluar sangat. Kalau nak main basikal boleh, tapi jangan dekat-dekat dengan kawan. Boleh? Okay, siapa dekat sini darjah 1? Ada darjah 1? Ada? Saya. Adam. Nak comel. Darjah 2 ada? Darjah 2? Ada. Ada. Darjah 3? Ada. Ada. Darjah 4? Ada. Ada. Darjah 5? Ada. Darjah 6? Dah bagi dah. Darjah 6 ada. Okay, so Alhamdulillah semua ada darjah 1 sampai darjah 6. Pagi-pagi ni kan adik-adik semua. Pagi-pagi ni kan ada kawan-kawan kita yang mungkin bukan sekolah kita lah, bukan sekolah Al-Ghazali ni. Tapi sekolah lain. Ada kawan-kawan kita mungkin dalam keadaan tengah tidur lagi. Ada mungkin yang tengah baru nak mandi, ada yang baru nak sarapan, ada yang baru nak macam-macam perkara nak buat. Tapi rezeki Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita, jumpakan kita dekat dalam platform Google Meet. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum nak mulakan ni, Ustazah nak kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dulu. Boleh adik-adik? Boleh? Okay, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, mungkin juga. Okey, Alhamdulillah. Selesai bacaan Al-Fatihah kita. Okey, jadi kita sebelum nak mulakan ni, Ustazah nak perkenalkan diri dululah. Walaupun tadi dah ada kawan yang kenalkan Ustazah nak kenalkan diri lagi. Boleh? Boleh? Tapi sebelum Ustazah nak kenalkan diri, Ustazah ada sedikit orang kata syarat lah. Kalau dengan Ustazah kena ada syarat sikit supaya kita nak still maintain fokus. Okay, kalau dengan Ustazah, bila Ustazah buat eyes on me, Ustazah buat macam ni. Eyes on me. Okay, adik-adik kena buat eyes on you. Tak perlu buka mic. Tak perlu cakap. Ustazah nak tengok adik-adik sebut eyes on you. Tangan tu kena dekat kamera. Boleh? Boleh? Okay, angguk je kalau boleh angguk. Okay, jom kita try. Eyes on me. Good. Siapa yang tak buat, dia tak handsome. Dia tak cantik. Yang buat handsome, cantik. Okay, kita try sekali lagi. Eyes on me. Good. Okay, macam tu. So bila Ustazah sebut eyes on me, awak kena buat eyes on you. Buat kat kamera. Macam tu tau. Okay, so sebelum Ustazah nak mulakan, Ustazah nak ceritakanlah sedikit pengalaman siapa Ustazah ni tiba-tiba je datang kan. Okay, Ustazah share screen dulu Lupa pula nak share screen. Sekejap Okay. So ni lah Ustazah. Belum lagi share. Okay. So nama Ustazah, nama diberi, nama yang mak dan ayah Ustazah beri. Nama yang mak dan ayah Ustazah berikan pada Ustazah. Nurul Aini binti Nawawi.
Nurul Aini binti Nawawi. Bukan yang Aini yang kat jemuran Piramli tu. Ni Ustazah Aini. Boleh panggil Ustazah Aini. So nama Ustazah Nurul Aini binti Nawawi. Okay. So Ustazah ni berasal daripada siapa dekat sini kampung dia dekat Terengganu? Angkat tangan dekat raise hand tu. Saya, good. Siapa kampung dia dekat Kelantan? Saya. Wow, ramai juga. Siapa yang okay, good. Siapa yang dekat Negeri Sembilan? Sebelah je dengan Bangi. Ada juga? Ada, Alhamdulillah. Okey, tapi Ustazah bukan daripada semua tu. Ustazah daripada Perak. Siapa Perak? Siapa geng Perak? Ada Okey, Perak Ustazah dekat sepadan je, Tanjung Malim, dekat dengan UPSI tu. Okey. Alright, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ustazah, Ya? mak saya dari Perak. Iya ke? Boleh cakap Perak tak, Mak? Tak. Tak. Kalau Mak cakap Perak, faham tak? Mak cakap kalau orang Perak cakap faham tak? Tak. Tak faham juga. Okey. Banyak tengok drama-drama dia banyak cakap Perak. Ya? Dah cakap Perak. Padang Jawa. Ya ke? Rumah nenek Ustazah pun dekat Padang Jawa. Kita geng lah. Ustazah Jalan berangai. Perak. Tapi saya kalau kampung saya dekat Macang Kelantan. Bagus. Okay, so kita mulakan lah. Okay, so Ustazah berasal daripada Perak. Sekarang ni duduk dekat Bangi Selangor. Masih melanjutkan pelajaran dalam Master Pengajian Islam, pengkhususan lebih kepada psikologi remaja. Psikologi remaja dan kanak-kanak. Kanak-kanak ni pun Ustazah suka juga kanak-kanak ni. Sebab Ustazah banyak sangat buat program. Jadi Ustazah dulunya sebelum COVID ni, Ustazah jadi seorang penceramah untuk program-program macam contoh kalau kamu biasa program kepimpinan, program kepimpinan pengawas ke, program teknik menjawab peperiksaan ke, ataupun program berkaitan dengan akhlak ke kan. Hampir 500 program yang Ustazah dah pernah kendalikan seluruh Malaysia. Paling jauh Ustazah rasa pergi program macam ceramah macam tu. Okay. So paling jauh Ustazah pernah pergi Pahang, SBPI Pahang. Jauh pada tu Ustazah tak pergi dah. Kelantan, Terengganu tu Ustazah tak pergi sebab jauh sangat. Okay. Kemudian Ustazah juga pernah masuk dalam program rancangan reality TV1. Ustazah, Adam pernah pergi Terengganu. Ya ke? Okay, good. Buat apa pergi pulau? Kampung ke? Mandi air dekat Terengganu. Mandi air. Okay, good. Okay, so kita akan mulakan lah. Banyak cerita kita ni. Sebab hari ni Ustazah takkan tinggalkan kamu macam boring-boring je, tak ada. Kita akan buat satu ceramah yang sangat seronok Sebab Ustazah sangat excited nak sampaikan kamu. Dah lama Ustazah tak ceramah ni. Bila Ustazah dapat ceramah, Ustazah excited. Okay, so Ustazah masih belajar lagi dan sambil bekerja jugalah sebagai research assistant ataupun dalam bahasa Melayu dia pembantu penyelidik. Kemudian, okay, berapa umur Ustazah? Cuba teka berapa umur Ustazah agak-agak? 21. 21. Muda je 21. Besar awak. 29. 26. Lagi. Okay, alright. Dah ditutup. Okay, semua tutup mic. Okay, umur Ustazah adalah 25. Tak tua, tak muda, tengah-tengah. Okay.
Okay. So umur Ustazah 25 tahun. InsyaAllah bulan 9 ni masuk 25. Okay. Okay, so kita akan masuk kita punya ceramah pada hari ni. Ya Allah subhanallah, ceramah kita sangat best, sangat bagi Ustazah, kamu kena terima kasih dekat kamu punya guru. Sebab apa? Sebab dah menganjurkan satu program yang sangat-sangat best. Yang mana tajuk ceramah kita hari ini adalah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarga. Masya Allah, siapa yang tak kenal kan Nabi Ibrahim alaihissalam ni, seorang Nabi yang sangat banyak pengorbanan dia, seorang Nabi yang sangat tinggi keimanan dia, seorang Nabi yang sangat hebat dia punya peribadi. Masya Allah. Okay. So kita akan ceritalah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Eyes on me. Lupa dah. Okay. Okay, jom kita pergi kepada seterusnya. Sebelum kita nak pergi kepada pengorbanan Nabi, kita nak cerita tentang Aidil Adha, kita nak cerita macam mana sejarah terjadinya haji, macam mana sejarah terjadinya korban. Sebelum kita nak pergi ke semua tu, kita ada satu aktiviti dulu. Supaya kita bangun daripada tidur. Mungkin ada yang tengah tersengguk-sengguk ke dekat depan laptop, tak mandi lagi. Okay, alright. Tak sampai. Sekejap ya. Sampai apa? Okay, siapa yang pagi tadi muka dia macam ni? Siapa yang pagi tadi dia marah, muka dia marah, mood dia tengah marah, dia gaduh dengan adik ke, bergaduh mandi. Nampak tak slide Ustazah? Pagi tadi tak ada pun. Bangun pagi. Okay, siapa yang ada pagi tadi dia bergaduh dengan mak dia ke? Dia ada bergaduh dengan abang dia ke? Dia bergaduh dengan adik dia ke? Ada. Tak ada. Mak kejut. Mak kejut. Muhammad bangun subuh ni. Mak ni nak tidur lagi lah, dia marah mak dia. Ada tak? Tak ada. Alhamdulillah. Semua cerita Gaza dia semua baik-baik semua. Ataupun siapa ada pagi tadi, siapa yang ada tadi muka dia macam ni. Tak. Saya ada dah. Hidup segan mati tak mau. Macam tu. Muka di malam pun dia pun tak tahu. Okay. Alright. Okay. So ataupun ada yang muka dia macam ni, pagi-pagi dah menangis. Apa lah? Tak ada. Pagi-pagi dah menangis, mak tak nak pergi program, tak nak pergi ceramah hari ni. Tak ada Alhamdulillah. Ada. Dia menangis tak dapat botol susu malam tadi. Ada ke yang minum botol susu lagi? Tak ada. Tak. Alah, comel. Okay. Okay, jadi adik-adik semua, Ustazah tak nak ada mood macam ni. Ustazah tak nak ayah yang tengah marah-marah pagi ni. Ustazah tak nak ada yang mengantuk pagi ni. Ustazah tak nak ada yang menangis sedih pagi ni. Ustazah nak semua buat muka macam ni. Semua buat muka macam baby ni. Semua senyum macam baby ni. Cepat Ustazah nak tengok. Apa tu? Semua buat muka macam baby ni. Gigi bawah je nampak. Jangan pisau tudung. Okay, good. Okay, bagus semua. So Ustazah nak kita masuk dalam ceramah ni, kita masuk dalam program ni dalam keadaan yang seronok, dalam keadaan yang excited, dalam keadaan yang bahagia lah, hati kita seronok kan, ceria je. Tak nak ada yang stres-stres Okay. Alright. So sebelum kita nak masuk lagi, kita ada satu lagi aktiviti. Okay, gosokkan tangan anda. Macam mana? Macam ni kan? Macam mana gosokkan tangan?
Gosokkan tangan macam mana? Macam ni. Dia bukan gosokkan tangan. Okay, macam ni gosokkan tangan. Okay, gosokkan tangan macam ni. Ambil tangan, Ustazah tunjuk. Kita buat sikit energizer, bagi semua tidur. Okay, ambil masuk. Semua ambil tangan. Okay, letak dekat tapak tangan masing-masing. Okay, gosokkan tangan. Gosok. Ikut Ustazah. Apa dah Ustazah buat pagi-pagi ni? Ustazah buat untuk bagi kamu fokus untuk ceramah pagi ni. Okay. Gosok. Okay, tepuk sekali. Okay, good. Okay, gosok. Alright, sampai rasa panas. Bukan tepuk, gosok. Okay, gosok. Okay, cuba letak tangan dekat. Rasa panas ke sejuk? Rasa panas ke sejuk? Sejuk. Okay, sekali lagi gosok. Sekali lagi. Gosok. Okay, letak dekat dahi. Dahi dekat mana? Dahi kat sini. Panas ke sejuk? Panas. Okay. Panas. Siapa yang rasa panas tu? Dia sihat. Sebab apa panas? Siapa yang rasa sejuk? Masya Allah. Mungkin dia orang yang sangat beriman lah. Sejuk di badan dia. Sejuk. Okay. Okay, so sampai situ dulu kita punya energizer dah gosok-gosok tangan. Okay, sekarang ni kita duduk dalam keadaan sedia, badan semua tegak. Nak mulakan dah ni. Ini cerita tentang seorang sosok tubuh yang sangat best, yang sangat hebat. Jadi kita kena fokus. Okay, semua dah boleh mute kan, semua dah boleh tutup mic. Okay. Semua dah boleh tutup mic. Okay. So kita duduk dalam keadaan sedia, badan kena tegak. Okay. InsyaAllah kita akan mulakan. So sebelum kita nak tahu tentang siapakah Nabi Ibrahim, kita tahu dulu sebenarnya dalam dunia ni, dalam sejarah yang lampau, dalam sejarah yang dulu-dulu, okay, terdapat 124,000 Nabi. Masya Allah. Okay, adik-adik boleh mute kan, tutup mic. Soalnya kawan tak dengar Ustazah bercakap. Okay, good. Bagus sangat anak-anak ni. Okay, so dalam daripada zaman Nabi Adam diutuskan di dunia, terdapat 124,000 Nabi yang disebutkan di dalam hadis. Ramai sangat. Dalam hadis ni ada 124,000 Nabi yang disebut dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, Allah kata sesungguhnya terlalu banyak lagi kisah-kisah Nabi yang tidak disebutkan, yang tidak diceritakan. Dalam Al-Quran tu adalah kisah-kisah Nabi yang terpilih sahaja. Tapi ada 124,000 Nabi yang sebenarnya ada. Okay, daripada 124,000 Nabi tu, ada 313 Nabi yang dikhususkan sebagai Rasul-Rasul. Nabi banyak, Rasul 313. Rasul tu berbeza sikit. Okay? Jadi ada 313 Rasul-Rasul yang disebutkan di dalam hadis juga. Okay? Kemudian daripada 313 Nabi tu, Rasul tu, daripada 313 Rasul tu, ada 25 Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. 25 orang Nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Makna kata dalam Al-Quran tu ada 25 orang Nabi yang disebutkan namanya. Nabi apa?
Nabi Adam, Idris sampailah Nabi Muhammad. Ada 25 orang Nabi yang kena kita hafal. Yang kita memang kena hafal. Kita kena kenal Nabi-Nabi 25 ni. Ya? Ustazah, Nabi Muhammad yang terakhir kan? Ya betul. Ya betul. Nabi Muhammad yang paling akhir. Khatimul Anbiya. Penutup segala Nabi. Kalau ada orang mengaku Nabi lagi lepas ni, dia bukan Nabi. Dia sesat. Dia menipu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku dia Nabi, maka dia sebenarnya penipu. Okay? Alright. Seterusnya, daripada 25 Nabi-Nabi yang diutuskan tu, daripada 25 Nabi yang disebut di dalam Al-Quran, terdapat 5 Nabi Ulul Azmi. Yang mana 5 Nabi Ulul Azmi ni adalah 5 orang Nabi yang paling terunggul lah. Orang bahasa dia paling unggul. Yang kata paling banyak pengorbanan dia, paling dahsyat ujian dia. Dan juga ada kitab-kitab yang bersama mereka. Yang paling dahsyat ujian dia, yang paling dahsyat pengorbanan dia. Iaitu siapa? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa dan juga Nabi Ibrahim. Sebab tu kita nak kenal Nabi Ibrahim ni. Sebelum kita nak kenal Nabi Ibrahim, kita kenal dulu berapa banyak Nabi. Bayangkan Nabi Ibrahim ni antara Nabi-Nabi yang sangat hebat, yang sangat orang kata Allah Subhanahu Wa Taala sangat angkat darjat dia lagi tinggi, sangat tinggi antara 124,000 Nabi tu. Bermaksud Nabi Ibrahim ni bukan calang-calang orang. Bukan orang biasa-biasa ni dek. Ni orang yang sangat hebat sangat. Okay. Alright. So kita pergi kepada seterusnya. Ustazah akan tunjukkan pada kamu. Ya? Nabi Rasul kenapa terlalu banyak ya? Mestilah ramai. Nabi dan Rasul ramai. Dia bukanlah dalam satu zaman je. Dia berganti-ganti. Daripada zaman dulu, zaman Nabi Adam sampailah sekarang berganti-ganti Nabi ni. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia kena berdakwah untuk sampaikan agama kita. Kalau tak ada Nabi, tak adalah agama kita hari ni. Ya? Siapa nak tanya tadi? Saya nak tanya. Okay, tak ada Ustazah, saya nak tanya. Ya. Okay, boleh. Apa dia? Yang Nursiah Omar. Nama mak ya? Apa dia? Cakaplah. Saya Anak tak payahlah. Ustazah. Saya tahu kenapa Nabi Ibrahim tu hebat. Kenapa? Cakap. Saya pun nak tahu. Sebab bila Dajjal keluar nanti dia boleh lawan. Bukan Nabi Ibrahim tu. Nama siapa awak? Awak nama siapa? Rizki. Rizki. Bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang akan lawan Dajjal nanti. Bukan. Nabi Isa. Nabi Isa yang akan lawan nanti. Sebab Nabi Isa belum meninggal lagi. Dia ada dinaikkan ke langit. Okay. Alright, jom kita. Nabi Isa apa? Nabi Isa yang akan lawan Dajjal nanti. Ya, Nurhaliza. Bila hari akhirat kan? Ya, betul. Hari akhirat nanti. Nak dekat hari kiamat nanti. Siapa yang jaga pintu? Betul. Siapa yang jaga pintu syurga? Yang jaga pintu syurga, Malaikat Ridwan. Okay. Alright, jom kita mula balik. Okay, semua boleh tutup mic. Kita dengar apa yang Ustazah cerita. Okay. Okay. Kemudian kita ceritakan tentang Aidil Adha. Apakah yang dimaksudkan dengan Aidil Adha? Apakah perkataan Adha tu? Apa maksud perkataan Adha? Adha tu dia berasal. Okay? Adha berasal dari perkataan tadhiyah. Tadhiyah, Adha berasal daripada perkataan tadhiyah yang bermaksud pengorbanan.
Sebab tu kita panggilkan hari raya korban. Sebab Al-Adha tu berasal daripada perkataan pengorbanan, iaitu tadhiyah. Okay, tadhiyah ni kenapa dipanggil sebagai pengorbanan? Kenapa dipanggil sebagai pengorbanan? Okay, sebab apa? Sebab dia akan korbankan apa dia? Contohnya apa? Lembu ataupun Lembu lagi? kambing. Kambing lagi? Biri-biri ke? Gajah ada gajah? Tak ada. Ya ke tak ada gajah boleh lah. Ya saya. Tapi hari saya ada beli kambing. Good. Bela kambing. Okay. Tak ada. Gajah tak ada. Satu tahu je. Gajah tak ada ya. Gajah tak ada leher. Gajah leher pun tak ada nak dipotong. Okay. Lehernya pun tebal kan. Ya, unta. Makan tu Ustaz. Tu tadi saya cakap. Okay, jadi. Okay, semua tutup mic. Semua tutup mic. Semua tutup mic. Mutekan mic. Mak kena dengar. Okay. Ustazah. ID ada kampung Okay, so perkataan pengorbanan iaitu tadhiyah ni dia adalah berkaitan dengan korban. Sama ada kita korbankan lembu ataupun kita korbankan kambing ataupun kita korbankan biri-biri ataupun kita korbankan unta kan. Akan tetapi sebenarnya pengorbanan ataupun Aidil Adha adalah lebih besar maknanya berbanding korbankan haiwan tadi. Bukan setakat korbankan haiwan. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan setakat korbankan haiwan, tak. Bukan sekadar sembelih, lepas tu balik makan daging, buat sup lembu, sup tulang, lepas tu buat rendang ke, balik makan, tak. Tadhiyah ataupun pengorbanan lebih besar maknanya daripada perkara semua tu. Iaitu yang pertama, bukan sekadar lembu, bukan sekadar kambing, bukan sekadar biri-biri, bukan sekadar unta, tetapi lebih daripada tu. Okey, iaitu apa dia? Tadhiyah Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan hati dia. Mengorbankan hati dia, mengorbankan keluarganya, Nabi Ismail, dan juga mengorbankan seluruh kehidupan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara ni adalah pengorbanan yang lebih besar berbanding sembelih lembu tadi. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan jiwa dia, atau kemudian mengorbankan ahli keluarganya, kemudian dia mengorbankan seluruh kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Itu Ustazah akan cerita. Okey. Jadi pengorbanan ni bukan setakat sembelih kambing, sembelih lembu, balik buat BBQ ke, kan? Buat bakar-bakar ke, buat sup tulang ke, tak ada. Pengorbanan tadhiyah ni adalah sejarah yang sangat unggul sehingga dijadikan Hari Raya Aidil Adha ni sebagai satu kewajipan umat Islam untuk meraihkannya. Sampai termasuk dalam kalender, sampai adanya raya haji, sampai semua orang kena pergi Mekah untuk buat haji. Sampai masuk dalam rukun Islam, rukun haji tu yang antara yang rukun Islam dalam agama kita. Sampailah adanya pensyariatan korban. Sebab apa? Sebab kisah tentang Nabi Ibrahim ni sangatlah besar pengorbanannya. Okey? Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi yang sangat hebat, telah dikurniakan ataupun telah berkahwin. Okey? Dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni adalah seorang serikandi yang sangat hebat lah. Orang yang sangat antara isteri Nabi yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat tinggi keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga, kamu tahu tak apa yang paling sedih dalam kehidupan Nabi Ibrahim? Sangat-sangat sedih adalah apabila Nabi Ibrahim hampir 90 tahun tidak dikurniakan anak. Dan Siti Sarah ditakdirkan mandul dan tak boleh beranak. Kan? Dalam Al-Quran dah memang tertulis dah. Yang Siti Sarah dikatakan mandul. Bila dikatakan mandul, tidak boleh mengandung, tidak boleh beranak kan. Dan Nabi Ibrahim juga tidak dikurniakan anak hampir 90 tahun.
90 tahun tu dah umur atuk kita kan, tak ada anak. Tapi Nabi Ibrahim ni manusia macam kita kan adik-adik. Dia pun teringin anak, dia nak ada cahaya mata. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dah dekat dalam Al-Quran yang Siti Sarah tu isterinya. Isterinya adalah seorang yang mandul. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam tetap berdoa kepada Allah hampir 90 tahun. Nabi Ibrahim sentiasa doa dengan doa Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, kurniakan aku keturunan yang soleh. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap nak anak kan. Macam kita lah, mak ayah kita lepas berkahwin dapat kita, wah happy sangat-sangat kan. Sampai satu kampung tahu ayah kita, mak kita dah lahirkan kita kan. Satu kampung kita tahu. Satu kampung mak ayah kita, satu taman tahu. Sebab apa? Sebab mak ayah kita happy sangat dapat kita. Tapi kesian Nabi Ibrahim tidak dikurniakan anak walaupun seorang. Hampir 90 tahun tahu tidak dikurniakan anak. Kemudian selepas daripada itu, Siti Sarah ni pun dia macam Siti Sarah ni dia sedih jugalah kan, dan dia nak tengok Nabi Ibrahim bahagia. Jadi Siti Sarah ni mengizinkan Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan seorang lagi, iaitu dengan Siti Hajar. Okay, so waktu tu Siti Sarah, umur orang-orang dulu panjang tau. Jadi Siti Sarah ni mengizinkan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Okay. Selepas berkahwin dengan Siti Hajar, selepas Nabi Ibrahim alaihi salam berkahwin dengan Siti Hajar, alhamdulillah, macam tu. Dikurniakan Nabi Ismail selepas 1 tahun perkahwinan. Okey, Siti Hajar dikurniakan Ismail, iaitu Nabi Ismail lah selepas 1 tahun perkahwinan. Makna kata waktu tu Nabi Ibrahim gembira sangat. Gembira yang teramat sangatlah dapat anak kan. Macam awak tak main game macam mak ayah sangat gembira dengan kita kan bila kita dilahirkan kan. Ataupun kita dapat adik, mak ayah kita gembira tak? Mestilah gembira. Excited nak letak nama kan, excited nak beli baju, nak bedakkan kan, semua tu. Jadi macam tu juga gembiranya Nabi Ibrahim, apatah lagi selepas 90 tahun tak dapat anak, kemudian dikurniakan anak daripada Siti Hajar. Okey, selepas kelahiran Nabi Ismail 12 tahun selepas tu, Siti Sarah pula dikurniakan Nabi Ishak. Nak katanya betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dikatakan mandul tetapi tetap boleh dikurniakan anak. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey. Kemudian kemudian seterusnya okey, selepas dah cerita-cerita ni, dah habis cerita-cerita ni, kita pergi kepada kisah pada satu hari tu Nabi Ibrahim alaihi salam diwahyukan ataupun menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa bersama Siti Hajar dan juga Ismail ke satu tempat yang tidak diberitahu. Maksud kata, Allah kata, wahai Nabi Ibrahim, aku arahkan engkau untuk pergi ke arah sana. Waktu tu Nabi Ibrahim tak tahu nak ke mana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya berikan arah saja wahyu tu. Sebab dia tak tahu nak pergi ke mana ni. Jadi Nabi Ibrahim pun pergilah dengan Siti Hajar mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalanlah dia di padang pasir. Bayangkan waktu tu adik-adik, Ustazah, Siti Hajar waktu tu Saudi kan? Ya betul. Okey, waktu ni Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Siti Hajar bertolak daripada Palestin. Okey, ataupun orang panggil kalau dulu Bumi Syam. Bumi Syam ni dia satu daerah lah dengan Palestin, dengan Syria. Bukan kata satu daerah, dia satu kawasan jugalah. Tapi sekarang ni dah dipecah-pecahkan. So dulu Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ibrahim dia bertolak daripada Bumi Syam. Bumi Syam ataupun Palestin lah. Bertolak tanpa tahu dia nak pergi ke mana. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata pergi saja. Dia pergilah dekat padang pasir. Padang pasir ni semua benda tak ada, pokok tak ada, air tak ada, haiwan tak ada, sangat panas. Jadi waktu tu Nabi Ibrahim diperintahkan.
Kuat sikit. Saya Tak dengar. kalau saya cakap apa. Dah dengar lah. Okey. Okey, tak apa, awak kuatkan sound komputer awak. Okey. Alright. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Siti Hajar berjalanlah dekat padang pasir tu. Bayangkan waktu tu Siti Hajar baru sahaja lepas beranak. Baru sahaja lepas bersalin, sakit-sakit lagi perut dia. Kemudian waktu tu Nabi Ismail pula baru berusia dalam 2-3 bulan macam tu. Macam tu, ikut riwayat 2-3 bulan macam tu. Kemudian mereka pun berjalan dekat padang pasir. Berjalan dekat padang pasir kan. Lepas tu, awak tahu tak diorang punya perjalanan tu sangat jauh. Awak tahu tak perjalanan mereka tu sangat jauh. Jauh yang macam mana? Jauhnya adalah daripada Palestin ke mana? Sampailah satu Okay, sampailah satu tempat yang mereka berhenti iaitu di Mekah. Di Mekah. Palestin, daripada Palestin ke Mekah. Dengan jauh dia sebanyak hampir 2,000 kilometer. Bukan berjalan. Dia tak naik Ferrari ke, tak naik airlines ke kapal terbang, tak naik sampan ke, tak ada. Hanya menaiki unta. Dia tak boleh naik kuda. Kalau kuda laju sikit kan. Tapi tak boleh. Sebab kuda dia tak boleh bawa barang. Dia tak boleh bawa barang. Sebab dia orang nak berhijrah ni lama. Kan? Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tak naik unta. Tak naik kuda. Sebab kuda tak boleh bawa barang yang banyak. Jadi Nabi Ibrahim bawa unta. Unta ni dia jalan punyalah lemah lembut kan orang kata. Tergedek-gedek kita bergeduk macam tu kan. Tapi itulah tunggangan yang Nabi Ibrahim bawa daripada Palestin ke Mekah. Nak katanya. Ya. Kalau unta lari dia laju kan? Okey, tapi kalau unta dia berjalan dari tempat yang jauh, dia tak berlari. Dia berjalan macam biasa je. Okey. Sebab sifat unta bukan berlari. Kalau berlari kuda. Kemudian daripada Palestin nak ke Mekah ni 2,000 kilometer tau. 2,000 kilometer ni umpama daripada Selangor nak ke Kelantan Terengganu ataupun lebih jauh lagi mungkin. Lebih jauh lagi. Nak katanya sangat jauh perjalanan dekat padang pasir ni. Okay, sampai sahaja di Mekah. Dah bila sampai dekat Mekah ni adik-adik. Bila sampai dekat Mekah ni adik-adik, betapa sedihnya Nabi Ibrahim alaihi salam, betapa betapa sedih, sangat sedih apabila Nabi Ibrahim mendapat satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim mendapat satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Nabi Ibrahim diwahyukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkan Hajar dan juga Ismail di sana dan kamu diarahkan pulang ke Palestin. Bayangkan dalam keadaan yang memang kalau tinggal 2-3 hari dekat padang pasir tanpa apa-apa bekalan memang akan meninggal, memang akan mati sebab kat situ memang kering kontang, memang tak ada air dan sebagainya. Okey. Jadi dalam keadaan hati yang sangat sedih kan, Nabi Ibrahim rasa sedih tapi disebabkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak habis kelas. Sekejap lagi. Okey, disebabkan tingginya keimanan, tingginya keimanan Nabi Ibrahim ni, tinggi sangat keimanan Nabi Ibrahim ni, maka Nabi Ibrahim pun dia mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke Palestin. Ya Ainur, An-Nur. Bila nak habis kelas? Kejap lagi. Okey? Belajar dulu tengok. Alright. Jadi daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Siti Hajar ditinggalkanlah di Mekah dan Nabi Ibrahim kembali semula ke Palestin. Okey, ini adalah doa Nabi Ibrahim ketika mana dia nak pulang kembali ke Palestin. Dengan doa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim kan doa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman yang dekat dengan rumah Baitullah lah di Mekah yang dihormati. Maksud kata Nabi merintih dekat Allah. Nabi kata apa? Ya Allah, aku akan tinggalkan keturunanku ni. Bayangkan Nabi Ibrahim baru je dapat Ismail.
baru 2-3 bulan Anak. dapat Ismail selepas 90 tahun, hampir 90 tahun menunggu. Tetapi tiba-tiba dia mendapat wahyu untuk tinggalkan Siti Hajar dengan Ismail dekat tengah-tengah padang pasir. Jadi Nabi pun merintih lah, merintih dekat Allah. Ustazah. Ya Anu. Ustazah. Nak minum air? Ya ya. Ustazah. Ya. Bukan ke apa Ustazah nak minum air boleh tak? Ya boleh. Apa Laila? Ismail kan jahat. Oh, benar nak sana? Ismail kan jahat. Abu Jahal lah. Nabi Ismail kena tinggal. Tak dengar. Ayo. Kenapa? Siapa tahu? Saya Adam. Murid yang lain jangan on mikrofon jika tidak perlu. Jaga adab. Jangan menyampuk semasa ustazah sedang menyampaikan ceramah. Ustazah tak dengar. Saya tak dengar sebab saya mute. Okey, dengar? Dengar Okey, kemudian Nabi Ibrahim pun sambung lagi doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, iaitu Nabi Ibrahim berdoa dengan doa, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Betapa dahsyatnya keimanan Nabi Ibrahim ni, walaupun Nabi Ibrahim dalam keadaan sedih, dia minta doa dekat Allah, ya Allah bagilah anak dan keturunanku orang-orang yang menjaga solat. Itu tandanya solat ni adalah satu kewajipan yang sangat wajib. Siapa yang tak solat tu berdosa besar dia. Sebab tu daripada kita sekolah rendah, daripada kita darjah 1, lagi kita dah belajar tentang solat. Sebab apa? Sebab solat ni sangat penting. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim pun pulang ke Palestin. Okey. Nabi Ibrahim pun pulang ke Palestin dalam keadaan yang sangat sedih lah. Pulang ke Palestin dalam keadaan sangat sedih, meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam. Okey, jadi kisah tentang Nabi Ismail dan Siti Hajar pula. Okey, bila dekat padang pasir ni, Siti Hajar pun tetap berusaha lah nak carikan air untuk Nabi Ismail kan. Takkanlah nak bagi Nabi Ismail kehausan kan. Jadi dalam keadaan sirah ni, Siti Hajar berlari-lari daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Sebab apa? Sebab nak cari air. Dia cari daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, dia lari anak sebab dia nak cari air untuk Nabi Ismail. Okey, tetapi tak jumpa. Siti Hajar tak jumpa air. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan air apa? Air Zam-Zam yang keluar daripada tapak kaki Nabi Ismail yang dihentak. Maksudnya masa tu Nabi Siti Hajar hentakkan kaki, kemudian letakkan Nabi Ismail, kemudian keluar air Zam-Zam daripada tanah bawah tanah. Itulah kisah bagaimana adanya air Zam-Zam. Sampailah sekarang nak katanya pengorbanan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ni, Allah turunkan mukjizat tu sampai air Zam-Zam tu ada sampai hari ni. So jadi Siti Hajar dan Ismail pun dapat minum. Bila dapat minum, mereka pun dapat hidup. Nak katanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat-sangat tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tolong hamba-hamba dia kalau kita orang yang beriman. Okey. Kemudian selepas beberapa tahun Nabi Ibrahim pun datang nak jenguk, orang kata nak melihat ataupun nak melawat lah Nabi Ismail waktu tu berumur 9 hingga 10 tahun. So masa tu Nabi Ismail dalam keadaan lingkungan umur 9 hingga 10 tahun, Nabi Ibrahim nak berjumpa, nak jumpa untuk kali kedua. Awak bayangkan kali kedua baru nak jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi-Nabi ni kalau nak pergi mana-mana, nak pergi jumpa anak ke, semuanya menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi waktu kali kedua jumpa Nabi Ismail, daripada jauh kan Nabi Ibrahim nak jumpa Nabi Ismail waktu kali kedua, tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat lagi wahyu, iaitu apa dia? Ketika dia tidur dia bermimpi, ketika baginda tidur baginda bermimpi baginda menyembelih anaknya. Maksudnya menyembelih Nabi Ismail. Jadi pagi tu dalam keadaan berat hati, Nabi Ibrahim pun nak sembelih anak dia. Masya Allah. Masa tu dekat mana masa tu dekat? Sekejap ya. Sampai sembelih anak. Di Jamratul Ula. Dia adalah satu, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak uji keimanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nak uji keimanan, setinggi mana keimanan Nabi Ibrahim, boleh tak dia nak sembelih anak dia atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala masa tu. Okey, waktu tu di Jamratul Ula, kemudian Nabi Ibrahim pun dah siap-siap dah nak sembelih anak dia ni dekat Jamratul Ula di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ketika mana nak sembelih tu, tiba-tiba bertukar daripada Nabi Ismail bertukar kepada kibas ataupun biri-biri lah. Maksud kata Allah nak uji je Nabi Ibrahim, tinggi ke tak iman dia. Jadi terbuktilah betapa tingginya iman Nabi Ibrahim alaihi salam bila dia nak mengorbankan anak dia. Tapi sebenarnya itu adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Taala tak sezalim itu, tidak sekejam itu. Jadi bertukarlah seekor kibas ataupun biri-biri. Sebab tu daripada sinilah berasalnya orang Islam, umat Islam sunat untuk korban haiwan. Macam tu. Inilah kisah sejarahnya nak mengisahkan tentang betapa tingginya pengorbanan Nabi Ibrahim ni. Dia tingginya keimanan dan keyakinan dia. Kan? Kemudian waktu nak sembelih tu pun Nabi Ismail kata, wahai ayahku, jika ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka engkau teruskanlah. Bayangkan Nabi Ismail kata, Nabi Ismail rela untuk disembelih. Nabi Ismail rela untuk disembelih waktu tu. Maksud kata Nabi Ismail pun tinggi iman dia. Kita ni kalau mak ayah kita nak suruh pergi dapur ke, nak suruh minta tolong jaga adik pun kita kadang-kadang melenting, betul tak? Kadang-kadang kita marah mak ayah kita, kadang-kadang tak nak pergi sekolah, kadang-kadang tak nak buat homework kan. Tapi Nabi Ismail dia kata dekat ayah dia nak sembelih dia pun dia okey. Maksud kata dia percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tingginya iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi tidak, Nabi Ismail tak meninggal, tak mati. Digantikan dengan kibas. Jadi disebabkan itulah sejarahnya hari raya korban. Untuk korbankan haiwan, sama ada lembu ataupun kambing ataupun bermacam-macam lagi. Okey. Alright. Okay, adik-adik nanti last kali Ustazah akan buka sesi soal jawab. Nanti boleh bertanya waktu tu, okey? Apa? Boleh bertanya akhir nanti. Okey. Kemudian seterusnya, inilah maksudnya pengorbanan, okey? Yang mana tadi yang Ustazah ceritakan tentang tadhiyah, iaitu macam mana Nabi Ibrahim mengorbankan hati dia, mengorbankan ahli keluarga dia dan juga mengorbankan keseluruhan hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat hebat perjuangan Nabi Ibrahim. Okey. Jadi kita masuk dekat dalam bab ni. Bab ni adalah, jadi kita sebagai seorang pelajar, apakah pengorbanan kita? Selepas kita dah belajar, kita dah tengok tentang Nabi Ibrahim, kita dah tengok tentang perjuangan Siti Sarah, perjuangan Siti Hajar, perjuangan Nabi Ismail, perjuangan Nabi Ibrahim. Jadi apakah pengorbanan kita sebagai seorang pelajar? Apakah perjuangan kita sebagai seorang murid? Okey, yang pertama adalah kita kena jaga solat. Belajar bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab pertama sekali yang Nabi Ibrahim doa pada Allah adalah untuk menjaga keturunannya untuk jaga solat. Jadi kita ni dah belajar daripada darjah 1 sampai darjah 6 kita belajar tentang solat. Kalau kita masih tinggalkan solat, kita berdosa sebab kita dah mumayyiz. Bila dah mumayyiz, kita dah tahu baik dan buruk. Bila dah tahu dosa pahala, kita kena solat. Okay, bukan tunggu kamu dah akil balik, kamu dah period, kamu dah keluar air mani, kamu dah balik baru kamu mau solat. Sebab apa? Sebab
kamu dah tahu tentang solat, kamu dah kena solat. Kamu dah belajar tentang solat, kamu dah kena solat. Kamu dah belajar dekat sekolah agama, kamu dah kena solat. Sebab tu mak ayah kamu masukkan kamu sekolah agama untuk kamu belajar solat. Kalau kamu belajar agama, belajar solat sampai darjah 6 tapi tak period-period, tak datang haid, tak payahlah solat. Habis buat apa kita belajar kan daripada darjah 1 sampai darjah 6. Sebab apa? Sebab bila kamu dah mumaiz, kamu dah tahu, kamu dah belajar, kamu dah tahu tinggalkan solat tu dosa, kamu dah tahu solat tu dapat pahala, wajib kamu dah kena solat. Kamu jangan Nana, saya buat tutup video. jangan tunggu kamu dah period ke, kamu dah haid ke baru kamu nak solat. Tu salah. Okey. Jadi kewajipan dia Minum air. nak minum air tak apa, tak payah minta izin ustazah, terus je pergi. Okey. Alright. Okay. So yang pertama sekali jaga solat. Subuh jaga, Zuhur jaga. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Yang selalu orang tinggal subuh dengan Isyak. Subuh sebab dia terlajak subuh. Isyak sebab dia terus tidur, tak nak solat sebab dah ngantuk. Jangan terus solat, jaga solat kita 5 waktu sehari semalam. Besar tau azab bagi orang-orang yang tak solat ni. Soalan yang pertama dekat dalam kubur. Kamu nanti dekat dalam kubur, nanti kamu nak masuk kubur ni, contohlah kamu dah meninggal kan, sebab kita semua akan mati. Bila kita dah mati nanti kita akan dimandikan, kita akan dikafankan. Lepas tu kan orang bawa kita naik keranda kan, nak pergi ke kubur ni. Nak pergi ke kubur ni, nak ditanam ni. Waktu nak ditanam tu nanti semua orang tengok kamu ni. Satu ahli keluarga kamu tengok kamu nak ditanam, nak dikebumikan. Kemudian nanti bila kamu dah dikebumikan, tak ada siapa yang teman kamu. Mak ayah kamu pun tak teman kamu. Adik-beradik kamu pun tak teman kamu. Kawan-kawan kamu pun tak teman kamu. Game-game kamu pun tak teman kamu. Semua tak teman kamu. Kecuali amalan kamu. Dan soalan yang pertama ditanya dekat kubur adalah solat. Ustazah. Ya. Yang tadi saya cakap tu apa? Yang mana? Yang tadi. Yang tadi tu yang mana? Banyak Ustazah cakap. Yang saya cakap. Yang Ustazah cakap. Okay. So jadi, okay. Okay, boleh tutup mic. Okay. So jadi bila kita dalam menuju ke dalam kubur nanti, bila kita dah jadi mayat, kita dah mati, dah masuk dalam kubur. Tutup mic. Alright, good. Okay, jadi bila masa nak dikebumikan dalam kubur nanti, kita soalan yang pertama yang akan ditanya adalah tentang solat. Waktu tu tapi mulut kita tak boleh bercakap. Nanti yang bercakap siapa? Bila malaikat tanya, wahai Ahmad, adakah kamu solat dekat dunia? Yang jawab dahi. Dahi jawab apa? Aku bersaksi padamu wahai malaikat. Aku mengaku yang dahi ni tak pernah bersentuh sejadah waktu solat subuh. Dahi ni dia bercakap, tuan aku ni tak pernah solat pun subuh. Bam, kita kena pukul dengan malaikat. Sebab apa? Soalan pertama yang ditanya adalah tentang jaga solat. Siapa yang tak jaga solat, siap-siap kena jawab dekat dalam kubur nanti. Nanti Ustazah, macam kita orang kalau macam kecil-kecil lagi dah mati, malaikat kalau tanya pun dia tak marah kita kan, sebab kita kecil lagi belum akil balik. Okey. Betul tu Aisyah. Betul. Kalau kita tak akil balik lagi masih belum ditaklifkan, tapi orang-orang yang selalu tinggal solat sebelum akil balik, walaupun lepas dia period, dia akan terbiasa untuk tinggal solat. Sebab tu daripada kecil kena tinggal solat. Kebanyakan orang-orang yang tinggal solat, orang-orang yang dewasa kan, yang remaja-remaja, yang orang-orang dewasa yang tak solat tu, disebabkan masa kecil dia tak solat. Dia dah biasa tinggal solat, jadi dia tak nak solat dah. Waktu tu dia dah biasa, tak kisah pun, tak kisah pun dosa, tak kisah pun neraka. Jadi daripada kecil kena solat. Okay. Alright. Itu cerita dia lah. Kalau kita tak nak masuk neraka kan, tengok ahli keluarga kita semua solat, kita seorang je yang tak solat. Orang-orang lain semua solat, mak kita
pesan kat kita, solatlah Sarah contoh. Solatlah Muhammad, tak nak solat. Nanti dekat hari akhirat nanti kita nampak family kita, keluarga kita semua dekat syurga. Kita seorang-seorang dekat neraka. Takut tak? Sebab tak solat. Takut, tapi Ustazah, bila kita kat neraka tu, kita akan masuk syurga balik ke? Nana. Okay, alright. Okay, tutup mic. Okay. Nana. Diam je. Okay. Alright, so yang pertama sekali jaga solat. Seterusnya adalah dengar nasihat, iaitu dengar nasihat mak ayah kita. Mak ayah kita nasihat macam mana pun dengar je. Sebab apa? Sebab mak ayah kita lagi kenal kita. Berhenti main game, berhenti. Berhenti tengok drama, berhenti. Berhenti tengok Netflix, berhenti. Berhenti main media sosial, main Instagram, main TikTok, berhenti. Mak kata, mak nasihat, dengar. Mak minta tolong, dengar. Semua yang mak minta tolong, dengar. Okay? Okay. Kemudian seterusnya kita kena belajar. Sebab apa? Sebab kita punya tanggungjawab, kita punya kewajipan sebagai seorang murid adalah kena belajar. Jangan tak belajar. Datang sekolah main kejar-kejar, datang sekolah banyak bergosip, datang sekolah nak main. Salah tu. Dekat kelas tu Al-Baruta pun ada macam tu. Pagi-pagi kalau lelaki lah. Okay, ya. Kalau kita lelaki. Siapa yang panggil tadi? Ustazah tu? Okay, so sebelum kita nak teruskan, kita buat sedikit energizer lah. Okay, semua tutup mic. Okay, semua tutup mic awak. Okay, so okay, eyes on me. Okay, sekali lagi eyes on me. Alright, so kita gosok tangan balik. Gosok. Bila Ustazah kata tepuk sekali, tepuk sekali. Tepuk dua kali, okay? Okay, gosok. Tepuk sekali. Okay, good. Gosok lagi. Tepuk dua kali. Okay, good. Okay, gosok lagi. Bila Ustazah kata pegang bahu. Bila Ustazah kata pegang anggota. Okay? Okay, gosok. Pegang kepala. Kepala mana? Okay, good. Gosok balik. Dengar apa yang Ustazah cakap, bukan apa yang Ustazah buat. Gosok. Pegang hidung. Hidung mana? Okay, gosok balik. Gosok. Pegang dagu. Dagu. Okay, gosok balik. Gosok. Pegang siku. Siku mana? Siku. Okay, sekali lagi. Gosok. Pegang mulut. Mulut sini. Okay, sekali lagi. Pegang. Gosok. Pegang mata. Gosok balik. Pegang mata lagi sekali. Mata kat sini, awak pandang kat sini ke? Pandang macam ni. Okay, good. Alright, so semua. Okay, semua betul-betul kasih sikit badan, tegakkan. Kita ada sikit lagi. Jangan risau, sikit lagi sahaja masa untuk kita dengar. Okay, lepas ni ada lagi benda-benda yang best. Okay. Jom kita teruskan. Okay, so pengorbanan kita sebagai seorang pelajar, kita kena belajar bersungguh-sungguh, hormat guru-guru. Ini paling penting. Kamu kena hormat guru-guru kamu. Zaman sekarang ni banyak anak murid yang tak hormat guru, berdosa besar. Guru-guru kamu ni adalah ibu bapa kamu yang kedua dalam kehidupan kamu. Jadi kamu kena dengar cakap guru-guru kamu. Kamu tak boleh mengumpat, kamu tak boleh ejek, kamu tak boleh melawan, kamu tak boleh berdendam, kamu tak boleh benci, kamu tak boleh tak suka dengan guru kamu. Kamu kena sentiasa hormat guru kamu. Macam mana pun guru kamu tu, itu adalah orang yang berikan kamu ilmu. Jadi kamu kena hormat. Okay? Seterusnya tutup aurat.
yang perempuan keluar pakai tudung. Kalau kamu dah belajar dekat sekolah agama buka aurat tu berdosa. Tutup aurat. Ya. Kalau kamu dah belajar dekat sekolah agama, kamu keluar tak pakai tudung tu berdosa, maka kamu kena pakai tudung. Kamu tak boleh sesuka hati kamu nak buka, tak boleh. Walaupun kamu belum akil baligh, kalau kamu dah tahu, kamu dah memais, kamu dah tahu pahala dosa, kamu kena keluar pakai tudung. Okay? Yang lelaki pun sama. Kalau nak main bola sepak, pakai seluar panjang. Jangan pakai atas lutut. Kamu nak tunjuk dekat siapa lutut kamu yang hitam tu? Tak ada kan? Jadi pakai seluar panjang. Yang perempuan kamu nak tunjuk dekat siapa rambut-rambut kamu tu? Rambut pun kadang-kadang tak sikat. Keluar serabai-serabai. Jangan. Tutup elok-elok. Pakai tudung elok-elok. Pakai tudung bawah dada. Bukan lilit-lilit sampai nak tercekik tu. Pakai tudung elok-elok. Okay? Sebab apa? Sebab kalau kamu dah biasa sangat kamu tak tutup aurat, nanti kamu dah besar pun kamu susah nak tutup aurat. Sebab kamu rasa kamu tutup aurat tu panas. So berdosa lah nanti. Kamu dah besar-besar nanti berdosa lah. Siapa yang daripada kecil dia tak solat, daripada kecil dia tak tutup aurat, bila dia dah besar dia buat benda yang sama, dia tak tutup aurat, dia tak nak solat, nanti dia dapat anak yang anak pun sama perangai macam dia. Nak tak kita dapat anak yang suka lawan-lawan cakap, yang suka marah-marah, tak nak kan? Jadi daripada sekarang kita kena jaga akhlak kita. Ustazah. Ya saya. Ustazah. Kelas ke? Okay. Alright. Nuha. Okay, dah tutup mic. Okay, seterusnya adalah jaga adab. Okay, jaga adab kamu dengan guru-guru kamu, jaga adab kamu dengan ibu bapa kamu, jaga adab kamu dengan kawan-kawan kamu. Okay. Ya saya. Ustazah. Kenapa? Ustazah. Ya. Dah nak habis. Ustazah. Kita tutup mic. Ya. Kenapa ada gambar boboiboy? Tutup ni. Ustazah nak cerita. Ustazah nak cerita tadi pasal Bobo Boy. Tutup mic. Kalau nak dengar Ustazah kena tutup mic. Ustazah. Ya. Kita tak boleh ni. Kenapa kita kena buka tudung kat rumah? Kita kena buka tudung kat rumah sebab kalau pakai 24 jam nanti rimas lah. Dengan mak ayah kita boleh buka. Dengan abang-abang kita boleh buka tudung. Tak ada masalah, tak berdosa. Okay? Kita cuma kena buka. Kita cuma kena pakai tudung dengan orang-orang yang diharamkan. Apa dia? Tapi apa? Kalau abang kita abang tu pakai seluar pendek nampak luntur. Kak adik dia tak apa ke? Adik perempuan. Tak boleh. Tak boleh juga. So kalau abang kamu pakai seluar pendek, awak ambil seletip tampal kat lutut dia. Cakap Ustazah kata dosa lah nampak lutut abang dah hitam, tutup dengan seletip. Nanti dia pakai seluar panjang, okey. Jangan marah dia, awak tutup dia tengah tidur kan, dia tutup dia dengan seletip. Kalau dia tengah duduk kat sofa ke kan, kamu dengan seletip, tampal. Okey, kita sambung Kalau tak ada kalau tak ada setip dulu ke? Tak kisahlah apa-apa pun. Okey. Ustazah. Kalau adik laki saya pakai yang seluar pendek. Adik tak apalah, kecil lagi tak apa. Okey, yang dah besar-besar tu, yang lutut pun dah hitam-hitam tu kena tutup. Nama Bobo. Sabarlah, saya nak cerita lah ni. Okey. Alright, semua tutup mic saya nak cerita tentang Bobo Boy ni. Okay, so awak bayangkan dalam satu sekolah, ada satu pelajar. Pelajar ni nama Bobo Boy. Orang panggil dia Bobo Boy. Nama dia Ahmad sebenarnya, tapi nama panggilan dia Bobo Boy. Contoh kan. So, saya bagi contoh je. Okay. Tak ada power. Okay, jadi dalam satu sekolah ni, awak kena bayangkan. Ni Ustazah nak bagi satu imajinasi. Kamu kena bayangkan. Okay. Dalam satu sekolah Sriti Al-Ghazali, pada satu hari ada meeting, ada mesyuarat guru-guru.
Ada guru besar, ada guru penolong kanan, ada ustazah kamu, ada semua ustazah tengah meeting, tengah mesyuarat nak pilih seorang pelajar contoh. Dan pada hari anugerah ni hujung tahun ada seorang pelajar paling terbaik sekali jadi pelajar contoh dalam sekolah Sri T. Al-Ghazali. Jadi cikgu-cikgu dekat sekolah ni dia nak ambil Bobo Boy. Sebab Bobo Boy ni baik. Yang pertama sebab Bobo Boy ni pandai. Sebab tu Ustazah highlightkan pandai. Cikgu-cikgu pilih Bobo Boy ni sebab dia pandai. Okey, yang pertama sebab dia pandai. Yang kedua sebab dia kaya. Siapa setuju Ustazah pilih dia sebab kaya? Kenapa kaya? Ustazah saja je, Ustazah saja je tulis. Siapa setuju Bobo Boy dipilih disebabkan dia kaya? Saya. Tak setuju. Saya. Tak setuju. Okay, tak apa. Kalau tak setuju boleh, kalau setuju pun boleh. Okey. Ni Ustazah saja nak bagi teka-teki dulu. Okey, kemudian Tak setuju. Boboiboy Boy dipilih sebagai seorang pelajar contoh sebab dia kemas. Baju dia iron, kopiah songgok dia selalu pakai. Dia seorang yang kemas lah. Baju dia nila. Tapi dia tak boleh songkok. Tapi ustazah, tak boleh songkok. Dia pakai. Ustazah tertinggal letak songgok dia ni. Setuju. Siapa boleh tulis? Setuju sebab dia kemas. Baju dia iron lah semua. Okay, seterusnya sebab dia cantik. Bukan cantik lah, handsome. Sebab dia handsome, cikgu pilih dia. Setuju ke tak? Setuju. Muka dia Setuju. macam Kalau tak siapa yang setuju tu mesti sebab dia tak handsome kan? Yang kelima, sebab Bobo ada power. Saya setuju. Okey, adik-adik bila ustazah sebut shower kan, bila ustazah sebut shower bunyi kan je shh, kan? Bila ustazah sebut shower semua tutup mic, okey? Okey, bila ustazah sebut shower tap semua tutup mic. Okey, nak bercakap boleh tapi nanti bila ustazah sebut shower semua tutup mic. Okey, so yang keempat adalah Bobo Boy dipilih sebab handsome. So cikgu ni pilih dia sebab handsome lah. Contoh tak setuju tak apa. Tak setuju tak apa. Okey, seterusnya Bobo Boy ni juga dipilih sebagai pelajar contoh sebab dia rajin. Yang ada power. Dia rajin. Setuju. Ni bukan Bobo Boy kuasa 7 tak. Ni Bobo Boy panggilan dia je. Nama dia, okey? Bobo Boy ni ada 5 sifat ni. Dia adalah pandai, dia kaya, dia kemas, dia handsome, dia rajin kan. Semua dia ada lah. Sebab tu dia nak dipilih sebagai pelajar contoh ni. Okay. Ustazah, kenapa Ustazah nombor 4 tu dicakap cantik? Handsome. Ustazah siap tulis lah. Cantik untuk perempuan, dia handsome. Tapi kalau perempuan nampak Okay. Alright. Okay, shower. Semua tutup mic. Okay. Jadi Bobo Boy ni dipilih sebagai pelajar contoh bila dah meeting kan. Guru besar dah meeting, guru penolong kanan dah meeting, guru-guru dah meeting. Yang pertama Bobo Boy ni memang top 1 lah, pandai. Peperiksaan asyik-asyik top 10 je kan. Kemudian dia kaya. Kaya ni apa? Mak ayah dia selalu bagi sumbangan dekat PIBG guru-guru. Bagi duit dekat sekolah, buat program, buat majlis, buat jamuan. Yang ketiga, Bobo Boy ni kemas kan. Baju dia sentiasa cantik, baju dia sentiasa orang kata kemas lah, tak selekeh-selekeh. Yang keempat, dia handsome. Yang kelima, dia rajin. Okay, dia rajin lah. Okay, tapi tiba-tiba ni nak cerita ni kan. Tiba-tiba. Takut tak tiba-tiba? Tiba-tiba ada seorang guru tua. Dia sebenarnya takut Mama Zila. Okay. Tiba-tiba ada seorang guru dalam mesyuarat tu. Dalam mesyuarat tu tiba-tiba ada seorang guru pun bangun. Guru tu bangun, tiba-tiba guru tu bangun, dia cakap saya tak setuju Bobo Boy ni jadi pelajar contoh walaupun dia ada 5 kriteria ni. Walaupun dia pandai, dia tak nak.
Walaupun dia kemas, cikgu tu tak nak. Walaupun dia kaya, cikgu tu tak nak. Walaupun dia handsome, cikgu tu tak nak. Walaupun dia rajin, cikgu tu tak nak. Cikgu tu kata boy ni tak layak jadi pelajar. Contoh, sekolah Apa? Sri Al-Ghazali. Yelah. Sebab apa? Kenapa? Sebab jadi satu bilik mesyuarat tu bersepakat untuk tidak mengambil boy sebagai seorang pelajar contoh. Dia ditolak serta-merta. Tak jadi, terkeluar. Disebabkan dia ada adab. Memanglah dia rajin tapi suka mencarut. Memanglah dia rajin tapi lepas dia tolong cikgu dia mengumpat kat belakang. Memanglah dia rajin tapi dia suka lawan cakap cikgu. Memanglah dia pandai tapi dia suka bully kawan-kawan dia. Mencerut tu apa? Memanglah dia pandai tapi dia suka pukul orang. Ha. Jadi Ni kakak bentuk tak baik kan? ya. Okey, jadi Itu kenapa? okey, jadi lima kriteria tadi, dia pandai ke, dia handsome ke, dia kaya ke, dia kemas ke, dia rajin ke, semua tu tak ada gunanya kalau dia tak ada adab. Tak ada siapa suka dengan orang yang tak ada adab. Bayangkan kalau kamu balik-balik rumah walaupun kamu pandai, walaupun kamu ni pandailah kan, dapat nombor 1, kamu balik-balik rumah kamu lempar beg. Mak, penat lah mak. Mak nak air. Mak nak air, bagi air sekarang. Lepas tu mak cakap, abang tolong jaga adik. Tak nak. Abang nak main game. Macam tu. Tak ada siapa suka. Awak pandai macam mana pun, awak hebat macam mana pun, kalau kamu tak ada adab, orang tak suka kamu. Orang tak pilih kamu sebagai orang pelajar contoh, tak ada. Sebab tu cikgu-cikgu tadi bila cakap dia tentang boy ni tak ada adab, semua tolak tepi. Okay, kita cari orang lain. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada adab adalah orang yang paling-paling dibenci oleh masyarakat. Awak rasa awak handsome, awak rasa awak pandai, awak rasa awak kaya, tapi kalau kamu tak ada adab, kamu suka mencarut, suka melawan, suka mengata cikgu kamu suka bully kawan-kawan kamu sombong, aku kaya lah, kau setakat ayah kau kerja biasa-biasa. Tak ada siapa suka kamu. Allah tak suka, malaikat tak suka, Nabi tak suka, mak ayah tak suka, masyarakat tak suka, makcik-makcik kawan-kawan semua tak suka kamu. Kalau kamu ada kawan pun, kawan tu pun tipu-tipu je suka kamu. Sebab orang-orang yang tak ada adab ni adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nombor satu sekali, nombor satu. Tiada adab. Sebab okey, tutup mic. Okey. Shower. Tutup mic. Okey. Jadi boy ni ditolak disebabkan dia tiada adab, no manners lah, maksudnya tiada adab. Okey. Contohnya tiada adab ni macam-macam lah. Okey. Kamu nak cerita tahu tak cerita tentang seekor kambing. Kambing ni dia ada satu sifat lah. Kambing ni biri-biri, sorry. Sama je kambing biri-biri. Kambing ni ada banyak. Ada kambing yang ada bulu, ada kambing yang tak ada bulu. Kalau ada bulu, kambing biri-biri namanya. Okay. So kambing. Okay, soalan tanya hujung nanti soalan tanya hujung nak bercakap ke nanti hujung nanti Ustazah akan buka, kita akan bercakap waktu tu. Sekarang ni semua tutup mic dulu. Okay. So waktu ni cerita tentang kambing. Kambing biri-biri ni. Okay, ada dalam satu kajian University of Leeds, daripada University of Leeds ni dia cakap kambing ni kan kalau dia nak berjalan dia hanya akan ikut 5% yang dekat depan. Diam, tiba. Maksudnya kambing yang kat belakang-belakang ni semua, belakang-belakang ni kan, yang kat belakang-belakang ni semua dia akan ikut kambing yang dekat depan. Sebab tu pengembala kambing dia hanya ada dekat hujung depan sekali. Dia tak ada dekat belakang. Sebab pengembala tu dia dekat depan, dia hanya kontrol 5% yang dekat depan je. Lepas tu selebihnya belakang tu dia ikut. Diikut je. Okay. Jadi pengembala kambing tu dia kadang-kadang dia kat depan, kadang-kadang dia kat belakang. Sebab kambing yang kat depan tu dia dah hafal jalan dah. Macam tu. Jadi macam tu juga dengan manusia. Manusia pun sama macam kambing. Diamlah. Sebab apa? Sebab manusia dia akan ikut 5% orang yang berpengaruh dekat depan. Contohnya apa? Orang manusia akan ikut 5 pengaruh dekat depan. Contohnya kambing ni contohnya. Awak tu budak dia. Kalau macam contohnya macam dulu. Zaman Mobile Legend, kita pun nak main Mobile Legend. Mobile siapa? Legend kenapa ni?
Saya pernah main Mobile Legend. Walaupun benda tu teruk, walaupun benda tu tak Saya pun main Mobile Legends juga. Kenapa? Salah tu kenapa? Mobile Legend. Saya pun main Mobile Legends. Saya pernah main Mobile Legend. Saya pun main Mobile Legends. Saya mau Okey, dengar dulu Ustazah Aini nak cakap. Okey, boleh tutup mikrofon. Dengar dulu Ustazah Aini nak bercerita. Anur Idina, tutup mikrofon. Okey, dengarlah Ustazah nak cakap. Ustazah ada cerita ni. Okey, jadi kalau dulu kan manusia ni dia akan ikut orang-orang yang berpengaruh buat. Walaupun benda tu buruk macam mana pun kita ikut. Dan kalau kita ikut maksudnya kita ni teruk lah. Tapi kalau kita tak ikut, kita ni bagus. Buruk macam Okey. mana? Okay, jadi kalau dulu ada zaman Mobile Legend main game kan. Semua orang nak main game sampai tinggal solat, Buruk sampai tak dah. makan, sampai tak tidur, sampai tak buat semua benda, kita pun ikut. Siapa pernah main Mobile Legend mesti ramai kan. Okay, kemudian ada juga yang Saya main Mobile Legends. kemudian ada juga Raja dan cakap senang-senang ni. Ayo. Ustazah, ada main game Mobile Legends lepas tu kalau manusia ada solat. Nak habis. sikit lagi. Okay, jangan risau, sikit je lagi nak habis dah. Okay. Alright. Saya Okay. nak sarapan dulu. Alright. Okey. Mute kan. Dengar dulu Ustazah Aini nak cakap. Nanti last kali ada buka untuk soalan, awak boleh tanya soalan. Sekarang ni dengar dulu Ustazah Aini nak memberi pencerahan dan Ustaz mohon yang lain mutekan mikrofon dulu. Jangan ganggu percakapan Ustazah Aini. Kita jaga adab kita macam dalam kelas. Cikgu bercakap, murid-murid tak boleh bercakap. Okey? Okey, ataupun kalau zaman dulu, ada main apa ni? Main PUBG. Okey, main PUBG ke ataupun main Fortnite ke, ataupun buka Netflix ke, ataupun tengok drama ke kan. Ataupun dekat sekolah orang lain bercinta, kita nak bercinta juga. Ataupun dekat kita tengok pakcik-pakcik kita hisap vape, kita nak hisap vape juga. So benda ni salah. Okay, jadi kalau kita nampak orang tu buat benda buruk, jangan ikut. Kalau kita nampak orang tu buat benda buruk sampai melawan cakap mak ayah dia, sampai buang masa, sampai tak belajar, jangan ikut. Sebab benda tu semua benda yang tak elok, benda yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Okay, seterusnya adalah balas jasa mak dan ayah. Kita kan macam tadi kita dah dengar cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kita dah dengar cerita tentang Nabi Ismail, kita dah dengar cerita tentang Siti Hajar, Siti Sarah, kan? Ada banyak pengorbanan mereka. Okey, jadi kita pun kenalah berkorban untuk mak ayah kita dengan membalas jasa mereka. Balas jasa mereka ni dengan kita berikan keputusan yang baik lah untuk mak dan ayah kita. Mestilah dalam kerangka belajar. Kita kena balas jasa mak ayah kita dengan belajar elok-elok. Belajar elok-elok dekat sekolah, dekat PDPR. Cikgu mengajar dekat Google Meet, jangan main. Cikgu mengajar dekat Google Meet, jangan tidur. Okay? Alright. Kita tengok ni Tengok ni, ada abang-abang kita dapat straight A. Tengok abang-abang kita ni. Kamu teringin tak nak dapat keputusan cemerlang macam ni? Teringin. Teringin kan? UPSR dapat A semua. PSRA dapat mumtaz semua. Seronok nak tunjuk dekat mak ayah pun. Seronoknya nak tunjuk dekat mak ayah, excited. Ataupun macam ni. Seronok tengok mak dia kan. Mak dia senyum, dia tengok anak dia dapat straight A, dapat A banyak. Kan, mak ayah kita seronok. Tengok ni menangis mak dia kan. Sebab anak-anak dia dapat straight A, dapat balas jasa. Siapa sini teringin nak je balas jasa mak ayah dia? Angkat tangan. Angkat tangan je, tak payah buka mic. Good. Okay, jadi kita semua teringin nak balas jasa mak ayah kan. Kalau nak balas jasa mak ayah, kita belajarlah sungguh-sungguh. Tengok macam makcik ni seronok anak dia dapat keputusan cemerlang.
Ni pun sama. Seronok mak ayah dia. Kalau kita dapat keputusan cemerlang, kita nak bagi dekat mak ayah kita, mesti mak ayah kita seronok kan. Mak ayah kita kalau seronok, mak ayah kita cerita dekat pakcik-pakcik, cerita dekat makcik-makcik kita, cerita dekat saudara mara kita tentang kita punya keputusan kita yang hebat, yang tinggi. Nangis lah sebab gembira anak dia dapat keputusan cemerlang, terharu. Okay, ataupun macam ni kan. Awak tengok ni kan kisah ni dia keluar dekat harian Metro tau. Mak ayah dia ni adalah seorang OKU. Ayah dia ni lumpuh tau, tak boleh berjalan langsung tau. Ayah dia ni kerja orang susah je. Ayah dia ni OKU, tak boleh berjalan, lumpuh. Tapi ayah dia sanggup datang nak dapat tengok keputusan anak dia yang cemerlang. Seronok tak ayah dia? Seronok kan? Kita pun nak hadiahkan kecemerlangan untuk mak ayah kita. Tengok muka dia senyum, dia dapat bagi keputusan yang cemerlang untuk ayah dia. Seronok ayah dia, menangis ayah dia tengok dapat keputusan yang cemerlang kan? Siapa dekat sini yang teringin dia dah nak belajar pandai-pandai, dia teringin nak masuk universiti, angkat tangan. Mesti semua orang teringin nak masuk universiti kan? Okay, good. Okay, nak masuk universiti, nak belajar sungguh-sungguh kan? Okay, tutup mic. Tutup mic. Saya tak nak masuk. Saya masuk Kumon. Okay, tutup mic. Okay. So selepas kita sekolah rendah, kita akan masuk sekolah menengah. Lepas kita masuk sekolah menengah, kita akan masuk universiti. Lepas kita masuk universiti, kita akan masuk tempat pekerjaan. Jadi ramai yang nak masuk universiti. Iya, nak habis dah. Okay. Ustazah nak pergi tandas. Okay, boleh. Alright. So, kat sini kan mesti ramai nak masuk universiti. Kita tengok sikit video ni ya. Tengok video ni. So nak pasang video ni, kalau nak pasang video semua kena diam Okay, semua tutup mic. Okay. Ya. Okay. Ustazah cepat sikit boleh? Saya nak pergi makan. Tutup mic dulu. Selagi tak tutup, Ustazah tak nak pasang video. Okay. Sekejap ya. Pada hari yang bermakna ini, ingatlah bahawa semua kejayaan saudara-saudari dicapai dengan berkat doa dan sokongan ramai pihak. Pastinya kejayaan ini bukanlah sesuatu yang mudah dan banyak pengorbanan yang terkandung di dalamnya. Sekarang, saya mohon seluruh graduan yang ada di dalam dewan ini untuk bangun dan berikan tepukan paling gemuruh kepada ibu bapa serta ahli keluarga saudara-saudari yang ada pada hari ini. Lihatlah sendiri betapa bangganya ibu dan ayah, isteri atau suami melihat kejayaan saudara-saudari. Lihat sendiri titisan air mata mereka. Peluklah mereka selepas ini dan hargailah pengorbanan mereka. Berikan tepukan paling gemuruh buat ibu, ayah, suami, isteri dan keluarga saudara-saudari. Rizky tutup mic. Lah Ustazah. Diamlah. Climb every mountain, sail every ocean, just to be with you, fix what I'm broken, 'cause I need you to see that you are the reason. Okey, tu kisah. Ustazah. Ya. Apa maksud dia tulis tadi yang bahasa Inggeris tadi? Dia cakap ayah kami. Maksud dia. We succeed because you are the reason. Jadi kamu teringin tak nak hadiahkan kejayaan dekat mak ayah macam tadi?
Teringin tak? Teringin. Teringin. Seronok kan tengok mak ayah kita masuk universiti kan. Tapi kalau kamu dekat sekolah, mak ayah pun teringin nak tengok kamu naik pentas. Ambil depan pentas. Kau bayangkan dekat depan pentas, lepas tu mak ayah nak bagi kamu hadiah. Guru-guru nak bagi kamu hadiah. Mak kamu dekat bawah nak takat gambar kamu. Seronok sangat dia. Lepas tu bila dah takat gambar dia cuci, lepas tu dia tengok, dia update kat Facebook. Alhamdulillah anak saya berjaya. Sebab apa? Sebab mak ayah sangat seronok kalau anak-anak hadiahkan dia kecemerlangan. Sebab tu kamu kena belajar betul-betul. Mesti mak ayah kamu suka kan. Mak ayah kamu kata, kalau kakak, kalau abang dapat keputusan yang cemerlang, mak bawa pergi jalan-jalan. Mak bawa bagi hadiah kan. Sebab apa? Sebab mak ayah sangat gembira dengan kita kalau kita dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kita. Walaupun peperiksaan akhir tahun pun tak apa dapat keputusan yang baik kan. Belajar betul-betul. Okay. Sampai nangis-nangis ke? Ya, betul. Mak ayah suka sangat. Kalau dia tak menangis depan kamu, dekat dalam bilik dia menangis. Saya terharu lah bang, anak kita ni dapat belajar, dapat pandai-pandai. Alhamdulillah, menangis. Mak kita kan, mak kita ni masa kita nak lahir ni kan, mak kita excited tau. Masa bayangkan kalau kamu nak lahir ni kan, mak kamu tengah mengandung kan, mak ayah kamu dah siap-siap cari baju. Ni nak cari baju untuk anak kita ni. Macam tu kan. Nak cari baju untuk anak kita ni, lelaki ke perempuan, boy ke girl lah macam biasa kan. Ustazah, masa saya nak ada adik tu saya tak sabar-sabar saya cari-cari. Kan. Betul lah tu sebab semua orang tak sabar kan. Lepas tu bila kamu dah nak lahir ni kan, mak ayah punya lah excited kan. Waktu tu mak kamu pun dah tapi takutlah kan mak kamu nak bersalin kan. Ada orang yang bersalin mak dia meninggal. Ada orang yang mak dia bersalin kena potong perut dia, kena bedah. Ada orang bersalin normal kan. Lepas tu bila dah bersalin tu kan, kesian mak kita kan. Kesian mak kita dah bersalin tu push. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Waktu tu kamu tahu tak, dekat dalam hospital tu dengan doktor-doktor sekali pegang tangan mak kamu ni sebab menggeletar nak lahirkan kamu. Berdarah-darah nak lahirkan kamu. Kamu tahu tak darah tu? Ustazah, Ya. lahir macam normal tu macam mana? Lahir normal tu lahir tanpa pembedahan lah. Okay, kemudian Itulah macam mana? berdarah-darah apa tu kamu ni keluar kan. Lepas tu menangis mak kamu sakit. Dia cakap setengah takut dah. Okay, tutup mic. Kenapa Ustazah? Tutuplah mic. Saya nak cerita ni. Tahu. Okay. Tak nak Okay. dah. Ustazah punya cerita ni semua sedang. Okay, tutup mic. Okay. Lepas tu bila kita dah lahir tu kan, menangis mak kita seronok kan. Menangis ayah kita. Ya Allah, alhamdulillah aku dapat anak kan. Menangis ayah kita. Ayah kita azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, masa tu bersyukur sangat dapat kita kan. Lepas tu bila dah dapat kita, mak ayah terus bincang. Kita nak bagi nama anak kita ni apa? Nama yang elok-elok, nama yang hebat-hebat kan. Lepas tu masa kita dah besar sikit kan. Bayangkan mak kamu baru lepas lahirkan kamu. Mak kamu baru lepas lahirkan kamu, tengah penat-penat sakit-sakit tu, mak kamu menyusukan kamu, mak kamu pujuk kamu daripada menangis kan. Daripada kecil lagi kan. Daripada kecil lagi ayah kamu dah pimpin tangan kamu, nak pergi taman, beli mainan. Alia Nuha, tutup mic dulu lepas ni kita bercakap. Okay, lepas tu mak ayah kita bawa kita pergi makan kan. Seronok kan dulu-dulu kan. Mak ayah kita sayangkan kita. Mak ayah kita sentiasa belaikan kita kan. Kan. So bila mak ayah kita sayangkan kita kenalah balas jasa diorang. Kita kenalah bagi diorang sesuatu. Bagi dengan kecemerlangan. Mak ayah kita kerja penat-penat tau. Pergi kerja kalau naik motor kena hujan. Pergi kerja kalau naik motor kena matahari panas terik. Kadang-kadang mak ayah kita balik sakit kepala. Dekat tempat kerja kena marah dengan bos lagi. Dekat tempat kerja kena buat kerja banyak lagi. Balik-balik rumah sakit kepala. Mak mengadu kat kita. Sakitlah kepala ni kakak, tolong urut. Abang tolong urut kan. Sebab mak ayah kita ni kerja keras tau untuk kita nak cari duit adik-beradik nak bagi makan. Tapi kalau kita balik-balik rumah kan, kita marah pula mak kita.
Kita marah mak kita cakap, mak, tadi kan kawan saya ni kan, dia tunjuk handphone dia power tau. Kenapa mak tak boleh beli saya handphone? Kamu marah mak kamu. Mak kamu kata, mak kan tengah kerja, mak tak ada duit sangat, mak kena belanja adik kamu kan. Kesian mak kita. Mak kita kan masuk-masuk bilik, mak kita nangis tau kita buat macam tu. Mak kita kata, kakak tolong jaga adik, abang tolong jaga adik, abang tolong sidai baju. Kamu kata, mak ni tak lama ke saya penat? Saya pun penat baru balik sekolah. Saya nak makan apa semua. Kamu marah mak kamu. Mak kamu masuk bilik air, kamu tak tahu mak kamu menangis tahu sebab kamu. Sedih mak ayah kamu. Inilah anak yang aku hantar sekolah agama. Inilah anak yang aku besarkan dia daripada kecil. Tapi dah besar-besar dia marah aku. Sedih mak kamu. Hari-hari mak kamu bagi duit belanja, kamu belanja makan. Naklah pergi sekolah belajar betul-betul je, salah mak kamu kan. Kamu tak tahu, kamu pergi je sekolah, mak kamu balik je, mak kamu nak pergi kerja je, mak kamu tantah hampir aksiden. Kamu tak tahu benda tu. Tantah ayah kamu naik motor dalam keadaan yang menggeletar tangan sebab demam, kamu tak tahu benda tu. Ayah kamu pergi tempat kerja tak makan. Balik-balik rumah makan gelojo je. Kenapa ayah ni lapar sangat? Sebab ayah tak sempat nak makan dekat tempat kerja. Kita dekat-dekat sekolah makan seronok dengan kawan-kawan gelak-gelak kan. Mak ayah kita dekat tempat kerja kadang-kadang tak sempat makan pun. Jadi kita sebagai seorang anak yang baik, sebagai anak yang soleh, kita nak balas jasa dia, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Okay, tengok satu lagi video ya. Sikit lagi. Sekejap. Serang ya, jangan serang. Kejap ya. Macam Okay, tutup mic semua, tutup mic. Alian tutup mic. anak Abu Salam. Ahmad Akbar, Diam. tutup mic. Video tadi dia tunjuk kan ayah dia dah tua dah. Dah tua sangat dah. Nanti kan adik-adik satu hari nanti ayah kita akan tua macam tu lah adik. Tak boleh berjalan, dah tak boleh nak buat apa-apa kan. Tapi tadi sedih tak sebab ayah dia akhirnya dapat tengok dia berjaya masuk universiti. Menangis ayah dia. Tengok dia dapat masuk universiti kan. Jadi bila kita ni dah besar nanti ataupun sekarang kita kenalah hadiahkan kejayaan untuk ayah kita. Itulah pengorbanan kita sebagai seorang pelajar. Boleh? Boleh? Semua nak jadi anak yang baik kan? Semua nak jadi anak yang baik kan? Bila nak jadi? Dah nak habis kelas ke? Ya, nak habis dah. Okay, dan yang terakhir sekali adalah kita kena doakan mak ayah kita. Lepas kita dah hadiahkan dia kejayaan kan. Tanda seorang anak yang soleh, tanda anak-anak yang soleh adalah anak yang mendoakan mak ayah dia. Macam mana nak doakan mak ayah dia? Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta sungguh-sungguh dekat Allah, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku kan, sebab mak ayah kita pun ada silap juga, sebab mak ayah kita pun manusia juga, kadang-kadang mak ayah kita terbuat silap, kadang-kadang mak ayah kita termarah kita kan, kadang-kadang mak ayah kita termarah kita kan, tak apalah kita maafkanlah mak ayah kita doakan dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tolonglah kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua ibu bapaku, ya Allah engkau kasihanilah mereka, engkau rahmatilah mereka seperti mana mereka mengasihaniku sejak kecil kan. Macam mana mak ayah kita sayangkan kita daripada kecil, kita minta dekat Allah, ya Allah kau sayangkanlah mak ayah kita kan, mak ayah aku kan. Sebab apa? Sebab kita nak bertemu dengan ahli keluarga kita nak berkumpul dengan mak ayah kita dekat syurga nanti. So bila kita nak jumpa dengan mak ayah kita dekat syurga nanti, nak berkumpul dekat syurga nanti kan, kita nak sama-sama dalam syurga, kita tak nak ada pun yang masuk neraka kan. Kita nak masuk dengan mak ayah kita masuk dalam syurga, kita kena doakan mak ayah kita, doa kepada mak ayah kita, doa untuk mak ayah kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sungguh-sungguh. Lepas solat kita doa, ya Allah bagilah kami, aku dan keluargaku masuk syurga ya Allah. Ya Allah bagilah aku, ibu bapaku dan keluargaku masuk syurga ya Allah. Sebab apa? Sebab orang-orang yang terpisah kan dekat akhirat nanti terpisah kan. Contohnya kan mak ayah kita dekat syurga, kita tiba-tiba seorang-seorang kat neraka kan. Sedih sangat.
Kita tak boleh kumpul macam biasa. Okay, kita tak tahu kita mati bila. Kita tak tahu kita akan meninggal bila. Kita tak tahu. Kadang-kadang boleh jadi waktu muda, waktu kecil pun kita boleh meninggal. Tapi kita doa yang baik-baik. Semoga Allah masukkan kita satu keluarga dalam syurga. Takut. Ustazah, Ya. abang saya kata kiamat 2022. Kiamat tak pernah dicakap lagi, tak pernah dijelaskan lagi. Jadi kita tak tahu bila kiamat. Yang penting dengar cakap Ustazah. Yang penting kita kena siapkan amalan kita daripada kita dengar Ustazah cakap. Dengar Ustazah cakap dulu. Okey, daripada kita takut hari kiamat, lagi kita takut pada kita kematian. Kita tak tahu kita mati bila. Entah esok kita mati lagi takut. Jadi kalau kita nak mempersiapkan hari kematian kita, daripada sekarang jaga solat. Ya, apa dia tadi? Siapa nak cakap tadi? Yang angkat tangan tu, bagi tahu. Siapa tu? Danish. Danish Asian. Apa dia? Danish? Ustazah tak dengar suara Danish. Kawan saya dah meninggal. Okey. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Siapa lagi nak tanya ni? Nana. Okey, sekarang kita buka sesi soal jawab. Dia nak tanya apa? Ustazah, saya. Ya. Alia. Ustazah, saya pun nak tanya. Okey. Tunggu Ustazah sebut nama baru bercakap ya. Begitu saya dengar Ustazah cakap tu. Okey, Aisyah. Aisyah nak tanya apa Aisyah? Ustazah. Aisyah buka mic Aisyah. Tadi kan Ustazah ada cakap yang macam bercinta tu, isap vape tu, tengok drama tu tak elok sebab nanti kita akan lawan cakap mak. Macam mana kalau kita tengok drama tetapi kita masih tak lawan cakap cikgu, ibu bapa, kita masih jaga adab kita tu, boleh ke? Boleh, tak ada masalah Aisyah. Aisyah nak main game ke? Aisyah nak tengok TV ke? Aisyah nak tengok movie ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi Ustazah, jangan sampai tinggal solat, jangan sampai buang masa, jangan sampai tak belajar, jangan sampai tak tidur, jangan sampai buat benda yang tak elok. Tengok sikit-sikit tak apa, main sikit-sikit tak apa, tapi jangan sampai jadi Takutlah. Okey, ada soalan lagi? Saya. Apa dia Danish? Marsha. Marsha. Kalau kita dah mati, kita masuk syurga. Kita masuk apa? Syurga. Kita banyak dosa, lepas tu kita masuk neraka. Kalau kita masuk syurga, kita kena balasan kita dah buat dekat masih hidup ke? Kalau kita meninggal, yang pertama sekali kita akan masuk kubur dulu. Lepas kita masuk kubur, kita akan dihisap dulu dekat dalam kubur. Lepas tu baru kita masuk alam akhirat, iaitu syurga atau neraka. Dihisap tu apa Ustazah? Dihisap tu kita ditanyalah amalan kita. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke. Lepas tu kalau kita banyak tunggu Ustazah habis baru tanya. Lepas tu Marsha. Lepas tu Marsha, bila kita dah masuk hari akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung amalan kita. Bila tengok kita punya dalam timbangan kita dekat mizan tu kan, dekat mizan timbangan kita tu kan, kita tengok banyak pahala budak ni, masuk syurga. Banyak dosa dia ni, masuklah neraka. Tapi dengar dulu Marsha. Marsha dengar Ustazah cakap. Tapi kalau kita ada buat baik, kalau kita ada buat baik dengan orang, contohnya kita buat baik kat guru, kita buat baik kat kawan-kawan, kita buat baik dekat ibu bapa, sentiasa berselawat. Kita sentiasa berselawat
ke atas Nabi, kita ada syafaat ataupun pertolongan. Nabi tolong kita. Nabi kata, wahai Allah, dia ni rajin selawat kat aku. Tolong selamatkan dia, Nabi selamatkan kita. Allah pun izinkan diselamatkan. Lepas tu kita ada buat banyak baik dekat guru-guru kita. Lepas tu guru kita kata apa? Wahai Allah, aku bersaksi dia adalah anak murid yang paling baik yang aku suka. Dia sangat dengar cakap. Tolonglah selamatkan dia, jauhkan dia daripada neraka. Lepas tu Allah pun bantu tarik kamu daripada neraka sebab mak ayah, sebab guru-guru kamu tolong kamu. Kamu ada kawan kamu selalu ajak kawan kamu solat kan. Lepas tu kawan kamu kata, wahai Allah, tolong selamatkan kawanku sebab dia selalu ajak aku buat kebaikan. Lepas tu Allah pun selamatkan kamu dari neraka. Sebab kita kena buat baik dengan semua orang. Okey, apa dia? Nak tanya? Betul ke? Apa lagi? Ustazah nak tanya. Rohani, Nur Rohani Sabrina, apa dia? Nur Rohani Sabrina. Ustazah dah nak habis kelas ke? Saya lapar ni. Sikit lagi Daddy. Sikit lagi, nanti boleh makan. Okay, dah tak ada soalan ke? Tak ada dah kan? Ada lagi. Ada. Okay, Haliza, Nur Haliza. Nur Haliza. Boleh tak Ustazah buka chat? Bukan Hadiza. Okay, jom kita tutup. Nak habis dah ni, kita nak baca doa. Dah nak habis dah ni, kita nak baca doa. Ya. Hadiza kat mana Aini? Ustazah saya kat mana ni? Ya. Okay, shower. Alright, so lepas daripada kita dengar ceramah ni, Ustazah harap semua boleh ingat apa yang Ustazah sampaikan. Ingat apa yang Ustazah sampaikan, lepas tu amalkan apa yang Ustazah sampaikan, ambil iktibar apa yang Ustazah sampaikan. Okay. Sekejap ya. Okay, kita stop sharing lah. Ustazah Muhammad Ustaz. Okay, Ustazah sebut siapa yang nak tanya soalan. Ustazah bagi 3 soalan sahaja lagi untuk Ustazah jawab. Okay, Anur Irdena. Okay, Anur Irdena. Yang lain semua tutup mic. Anur Irdena, apa dia? Buka mic. Ustazah. Apa? Yang tadi saya cerita tu yang cinta tu dengan yang cerita yang mana? Tentang Nabi Ibrahim ke? Ataupun cerita yang kenapa dengan cerita tu? Cerita tu kenapa mak ayah dia sedih kalau dia dapat hadiah? Yang tu. Dia bukan sedih kecewa Anur. Dia sedih sebab terlalu gembira. Dia gembiralah anak yang dia didik selama ni akhirnya berjaya. Kan kalau kita gembira pun kadang-kadang kita menangis. Mak ayah kita macam tu lah. Mak ayah kita kalau gembira bukannya dia tepuk tangan. Tak ada. Mak ayah kita kalau gembira dia menangis sebab terharu. Ya Allah, Alhamdulillah anak aku dah berjaya akhirnya. Sebab tu dia menangis. Dia gembira dengan anak dia. Okay, soalan seterusnya. Saya. Orang lain? Okay, Nafis. Bila kita dah meninggal, macam mana kita nak masuk dekat dalam kubur? Macam mana? Okay, Nafis. Macam mana kita nak masuk dalam kubur? Kalau kita dah meninggal, kita tak boleh masuk sendiri. Nanti ada orang yang akan uruskan. Orang masjid ke, ahli keluarga kita ke yang akan uruskan kita. Yang akan mandikan kita, yang akan kafankan kita. Kemudian bawa kita ke kubur. Kemudian baru malaikat akan soal kita. Apa yang kita buat dekat dunia, kita buat baik ke tak, dengan mak ayah kita melawan ke tak. Macam tu. Alright. Okay, Nafis? Okay, Alia Nuha. Soalan terakhir Alia Nuha. Nak tanya apa? Ustazah, masa saya nak sekolah sini kan, semasa saya belajar saya pun pakai topi macam tu pun.
Okey. dapat hadiah. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah dapat hadiah. Okey. Soalan terakhir. Siapa nak tanya lagi? Last. Okey, Usama ini. Okey, shower. Yang lain tutup mic. Okey, Usama. Ya, Usama. Dah selesai. Okey, sebutkan apa dia nak cakap apa? Kan. Mana nak motor lepas tu hujan, lepas tu terjatuh sekali. Betul? Kalau hujan licin boleh jatuh. Okey. Ayam Adam tak nak beli motor lagi. Okey. Alright. Okey dah. Okey, semua tutup mic. Okey, kita dah nak habis tadi, nak baca doa. Okey. Alright, so Alhamdulillah dah selesai kita punya program hari ni. Ustazah pun dah nak tutup dah ni. Izwan tutup mic, Izwan. Okey, jadi sebelum kita nak habis ni, kita nak baca doa dulu lah. Okey, nak baca doa ni semua kena diam, tutup mic. Nak baca doa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa kawan-kawan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kecemerlangan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang akan membalas jasa ibu dan ayah kami, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami anak-anak yang akan membalas jasa guru-guru kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah anak-anak kecil yang masih suci hati kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada keburukan, jauhkan kami daripada maksiat, jauhkan kami daripada perkara-perkara yang buruk, ya Allah. Peliharalah kami daripada maksiat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang akan mendaulatkan agamamu, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang akan beramal soleh dan tidak meninggalkan kewajipan, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang akan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, ya Allah. Yang akan menutup aurat, ya Allah. Yang akan berbuat baik, ya Allah. Yang akan mendengar kata, ya Allah. Yang akan bersopan santun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, makbulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, ya Allah. Satukanlah keluarga kami di syurga nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, saya serahkan kembali kepada guru kamu. Ustazah cakap. Ustazah, bila kita dah Nak apa? Dah masuk ke? boleh lega. Sekejap lagi, tunggu guru kamu masuk, ya. Alah. Okey, seterusnya Ainul. Ya. Boleh. Ustazah ini dah selesai. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan Yang lain mute mikrofon. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Ainul atas perkongsian ilmu sebentar tadi.
banyak yang dapat kami pelajari dan ambil pengajaran. Semoga sirah dan kisah para nabi, raga dan para sahabat dapat kita jadikan sebagai panduan tambahan dalam hidup kita. Kini program sudah sampai penghujung. Mohon maafkan sekiranya ada tersalah bicara sebanyak mengenai program. Sekian, terima kasih. Saya serahkan majlis kepada Ustazah Musalmah untuk sesi refleksi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Boleh duduk elok, Marsha duduk elok. Okey, Ustazah kira sampai 3 je. Ustazah kira sampai 3 je, semua orang dah tutup mikrofon. 3, 2, 1. Alright. Okey semua. Jadi insya-Allah alhamdulillah terima kasih pada Ustazah Aini tadi atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan sangat seronok. Banyak yang kita dapat belajar pada hari ini. Jadinya insya-Allah selepas ni Ustazah akan bagi kepada kelas-kelas, awak kena jawab sedikit soalan dan siapa yang jawab soalan sahaja dia akan dapat sijil. Siapa yang jawab soalan dia akan dapat sijil lah. Okey? Sijil ni adalah salah satu penghargaan. Okey, tapi sebelum kita nak tangguhkan program kita pada hari ini, Ustazah tahu masing-masing dah penat kan? Sebab dah banyak ilmu yang kita dapat hari ini, badan kita dah terasa berat, ada yang tak makan lagi, tak apa. Sebelum kita nak habiskan, kita tangguh, pertamanya Ustazah nak ucapkan tahniah lah kepada adik Ainul dengan adik Muaz. Sebab hari ini dapat sertai sebagai orang yang ketuai bacaan al-maksurat dengan yang jadi pengacara majlis. Jadi lepas ni mungkin yang lain pula yang akan dipilih untuk jadi ketuai bacaan maksurat dengan jadi pengacara majlis lah. Okey, yang keduanya, tahniah kepada semua sebab dapat sertai pada hari ini, sebab dapat bagi komitmen yang baik. Cumanya mungkin akan ada penambahbaikan lah lepas ni yang kita kena cuba belajar. Contohnya ketika penceramah bercakap, kita tidak boleh kacau. Tak boleh buka mikrofon sesuka hati. Okey, benda itulah yang mungkin kita akan perbaiki sedikit demi sedikit. Okey? Dan yang ketiganya, Ustazah nak ulang semula apa yang kita dapat daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bayangkan, okey, Ustazah cerita ringkaskan saja, bayangkan Nabi Ibrahim AS ni dah lama sangat, bertahun-tahun lamanya untuk menunggu kelahiran seorang anak. Nak dapat cahaya mata ni punya lama sangat tunggu. Bayangkan awak nak tunggu ceramah ni habis pun baru sejam lebih. Itu pun Ustazah bila nak habis? Ustazah saya ni. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim AS dan isterinya menunggu berpuluh tahun untuk mendapat seorang anak. Bila dah dapat anak pula, diperintahkan untuk tinggalkan anak isterinya di padang pasir yang tak ada apa-apa. Bayangkan. Tak ada apa-apa, tak ada air, tak ada tempat tinggal, tak ada. Kosong. Dan sebenarnya pada waktu itu ada dalam sirah diceritakan ketika mana Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, kenapa? Tapi Nabi Ibrahim tak dapat jawab sebab terlalu sedih. Cumanya bila lepas tu Siti Hajar kata, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata ya. Waktu itu Siti Hajar pun sebagai seorang isteri berlapang dada. Kemudian bila bertahun, lepas 9 ke 10 tahun lepas tu baru Nabi Ibrahim datang balik untuk jumpa anaknya untuk kali kedua. Pertama waktu anak dia waktu kecil, yang kali kedua ni waktu anak dia dah besar. Sampai-sampai je dia perintahkan pula untuk sembelih Nabi Ismail. Kalau kita lah kan, kita lah cuba letakkan diri kita di tempat Nabi Ismail lah kan. Cuba bayangkan ayah kita keluar pergi kedai tak ajak kita pun kita merajuk. Cuba bayangkan ayah kita tinggalkan kita lama berpuluh tahun, bertahun-tahun lamanya ayah kita tinggalkan kita. Lepas tu tiba-tiba ayah kita datang, kita jumpa kita balik, dia kata, ayah nak sembelih awak. Takkah kita akan rasa terkejut dan sedih? Tetapi kerana keimanan mereka yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka yakin dengan janji Allah, kerana mereka yakin itu adalah ujian daripada Allah, maka mereka boleh terima dengan hati yang sangat-sangat lapang. Wahai ayah, tak apa, sembelihlah aku, kerana itu adalah perintah Allah. Bayangkan betapa baiknya Nabi Ismail ni kepada kedua ibu bapanya. Sangat taat.
Jadi kita sebagai anak kena pelajari daripada kisah Nabi Ibrahim ni. Apa yang Ustazah nak betul-betul awak jaga adalah pertama, taat kepada perintah Allah. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita buat benda baik, kita buat benda baik. Yang kedua, tolong taat kepada ibu bapa awak. Jaga ibu bapa awak elok. Okey, boleh? Boleh, 2 benda tu je yang Ustazah nak kita ambil pengajaran pada hari ni. Boleh ya? Okey, jadi insya-Allah tanya semua sekali lagi atas penyertaan. Lepas ni kita akan cuba jemput orang lain lagi untuk kita bagi perkongsian yang lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk kita. Sebab kita nak belajar dalam hidup ni bukan nak pandai semata-mata, tetapi kita nak perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Okey? Jadi Ustazah nak minta pertamanya sebelum kita habis, tolong ingat lepas ni kalau sekiranya penceramah tengah bercerita, tolong tutup. Okey. Untuk yang terakhir sekali, Ustazah nak minta awak tekan tanda tangan tu. Siapa yang rasa dia okey, boleh tekan tanda tangan. Tangan tu tekan. Tekan tangan tu. Okey, semua okey? Semua okey? Okey, alhamdulillah. Anak-anak Siti Al-Ghazali ni semua baik-baik, hebat-hebat belaka. Jadi insya-Allah jangan lupa isi borang atau isi soalan yang Ustazah akan bagi sebentar lagi dan nanti awak boleh check Ustazah bagi kat mana? Nanti Ustazah bagi dalam grup WhatsApp awak. Okey? Nanti boleh tanya mak ayah awak juga. Okey. Jadi dengan itu alhamdulillah kita dah habis. Kita akan teruskan untuk siri yang seterusnya. Jaga diri elok-elok dan jangan lupa tolong mak ayah dekat rumah. Okey? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.